tahlil pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi sudi hidupkan kita hingga ke hari ini, dan bukan sekadar Allah sudi hidupkan kita saja, bahkan Allah masih lagi sudi berikan kepada kita macam-macam nikmat. Alhamdulillah, nikmat makan, nikmat pakai, nikmat tempat tinggal, nikmat dengan negara yang aman, damai, tentram. Gaduh sikit-sikit tu biasalah, nak buat macam mana kan. Kita ni kadang macam itulah manusia, dia beri macam-macam nikmat tak beringat, bila ditarik baru kita kalang kabut kan, nak gaduh sana gaduh sini dan sebagainya kan. Ni tak ada kena mengena dengan isu-isu semasa kan. Ini isu kita, tuan-tuan kan. Alhamdulillah, mata kita masih boleh melihat, telinga kita masih boleh mendengar kan, mulut kita masih boleh mengumpat. Alhamdulillah kan. Nikmat besar juga tu kan? Duduk kedai kopi 2-3 jam tak boleh rumpat, rasa macam tak makan kan? Dan itu pun masalah kita, bukan masalah orang lain juga kan? Walaupun terang-terangan dah Allah sebut dalam Quran, dalam satu surah namanya Humazah kan? Itu tajuk surah tu apa dia? Mengumpat. Tapi bukan Allah suruh kita ngumpat. Ngumpat ni tak payah belajar kan? Jadi ayat pertama tu Allah dah tekankan apa dia? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengata, mengumpat dan juga memfitnah kan? Awal-awal dah kan? Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, nikmat tidak putus-putus terus Allah berikan kepada kita, tidak putus-putus. Walaupun kita derhaka pada dia, walaupun kita melakukan maksiat kepada dia, walaupun kita menipu dia, kita mukir janji pada dia kan? Tapi selagi itu jugalah Allah berikan kepada kita nikmat. Nikmat hidup, nikmat makan, nikmat tempat tinggal, nikmat beramal. Walaupun kita sendiri pun tak tahu adakah amalan kita ni boleh kita jadi bekalan untuk menghadap Allah. Dan kita tahu kita kena bawa bekalan. Habis di alam dunia ni, bila-bila masa saja kita akan masuk ke alam barzah kan? Bila-bila masa saja kita akan masuk ke alam barzah. Alam barzah ni memang bila-bila masa saja boleh jadi kan, tuan-tuan. Nak-nak dalam majlis kuliah ni memang alam barzah dia automatik boleh datang kan. Nak-nak yang memang selesa bersandar kan, tuan-tuan kan. Tak adalah, tak ada kena mengena pun, tak ada kan. Itu rezeki juga tu kan. Boleh terlelap sekejap kan, itu pun rezeki juga. Tapi itulah, kalau terlelap tak bangun, tu maknanya dah masuk dah tu kan. Jadi kita pun tahu bahawa nak pergi ke sana yang namanya alam barzah, nak pergi ke sana yang namanya alam mahsyar, kita perlukan bekalan
Dan kita tahu kita kena buat macam-macam, kena beramal, wirid zikir, baca Quran, berpuasa, solat, bersedekah, berwakaf, infak, buat baik, kan? Cegah kemungkaran. Kita tahu, semua kita tahu. Tapi adakah kita benar-benar tahu bahawa yang namanya amalan yang kita banyak lakukan, yang kita rasa itu boleh jadi bekalan, adakah benar-benar boleh jadi bekalan? Kan? Betul, kita berlomba-lomba ke fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba buat kebaikan. Orang sedekah, kita sedekah. Kan? Apa lagi? Kan orang puasa sunat, kita pun puasa sunat. Sampai terlajak dah kita pening kepala baru ni. Asyura ni bila? Kan? 9 Asyura ke 10 Asyura ke, campur pula yang hari tu wukuf, pening kepala. Kita nak ikut wukuf kita Malaysia ke wukuf dekat Mekah, dah pening kepala. Kan? Tu dia. Lala tak pernah, kan? Tak pernah dalam cerita pun, selalunya puasa tu puasa Arafah sajalah. Kan? Puasa sebelum Arafah tu pun kita puasa juga. Kononnya nak ambil yang Arafah dekat Mekah contoh, kan? Ini bukan nak pening-peningkan kepala, tapi itulah, kan? Ya, kita berlomba-lomba buat kebaikan, berlomba-lomba kita beramal. Tapi adakah amalan yang kita buat ni, kan, benar-benar boleh menjadi bekalan kita untuk kita bertemu tadi tu, kan? Yaumul mahsyar, yaumul barzah, kan? Kan? Sebab betul ayat yang Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia di atas muka bumi ini melainkan untuk beribadah. Ya, mafhum ayatnya begitu. Allah ciptakan kita, kan, untuk beribadah, kan? Jadi kita kena faham sungguh-sungguh apa itu namanya ibadah, kan? Jangan kita ingat oh janji solat itu ibadah, sebab ada syarat dia, kan? Ada syarat dia. Jangan kita ingat bila ngaji Quran tu ibadah. Ya betul, kita rasa macam benda tu ibadah, tapi adakah yang jadi ibadah? Yang duduk kat kedai kopi kita kata itu bukan ibadah. Ya ke? Walhal sebenarnya duduk di kedai kopi tu kalau kena syaratnya akan jadi ibadah juga. Kan? Kita bekerja dekat mana, emporium ke, dekat supermarket ke, kita berniaga di pasar malam dan sebagainya, kalau kena syarat dia boleh jadi ibadah. Kita yang dah berada di masjid surau ni, yang kita rasa inilah tempat-tempat yang namanya confirm ibadah, belum tentu, kan? Belum tentu sebenarnya, sebab dia ada syarat-syarat dia, ada ilmu dia, kan? Jadi di situ sendiri pun kadang kita dah fail dah. Nak memahami yang namanya ibadah tu pun sendiri kadang kita dah fail dah. Apatah lagi kalau ayat tadi tu diterjemahkan lagi dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah Az-Zariyat ayat 56 kalau tak silap. Nanti boleh cek balik, kan? Tidak aku ciptakan jin dan manusia di atas muka bumi ini kecuali untuk beribadah. Dan ulama, kan, mentafsirkan lagi halus ayat ni, apa dia? Hanya orang yang benar-benar boleh beribadah illa liya'rifun. Siapakah yang benar-benar, kan, boleh beribadah, benar-benar yakin amalan tadi itu akan jadi bekalan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa dia? Illa liya'rifun, iaitu orang yang benar-benar kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hari ni kita belajar tafsir, tapi tafsir biasa-biasa sajalah, tafsir yang kita suka belajar. Walhal sebenarnya kalau ikut kitab tafsir tu ataupun ulama tafsir tu banyak lagi. Sebab tu kalau betul-betul belajar tafsir, Fatihah tu pun kadang bertahun-tahun tak habis. Kita hari ni trend sekarang belajar kalau boleh 2-3 hari habis dah satu kitab, habis dah satu kitab, kan? Orang dulu nak ngabiskan satu kitab bertahun-tahun, kadang sampai tukar tuan guru tu. Tuan guru tu meninggal, sambung pula tuan guru dia, sambung pula tuan guru dia. Kita hari ni kalau boleh nak habis cepat. Itu yang dah jadi trend dah. Pergi mana-mana program ke event ke apa semua, khatam satu kitab, 2 hari khatam satu kitab, pagi, petang, siang, malam baca. Kalau setakat baca tu memang tak payah pergi event-event pun, tapi sebab hujung tu katanya diijazahkan. Oh, kita pun seronok dapat ijazah tadi tu, kan? Jadi adakah begitu? Adakah yang namanya ilmu agama ni, kan, yang nak dibesar-besarkannya ijazah? Adakah ilmu agama ni yang nak dibesar-besarkan, nak habis belajar cepat, ke bagaimana? Kat sini pun kalau kita nak tengok lagi huraian dia, ramai kita tak faham, kan? Ramai kita tak faham. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kefahaman, baginya kebaikan, dia akan diberi faham dalam urusan agama. Hadis sahih, kan? Ini hadis besar, bukan hadis kecil,
Janji hadis, apa hadis pun sebenarnya besar, sebab dia datangnya daripada Nabi SAW. Jadi ulama menghuraikan hadis tadi tu, barang siapa yang Allah kendaki baginya kebaikan, dia akan diberi faham dalam urusan agama dia. Jadi bermakna kunci kat sini faham. Kunci beramal kena faham, kunci belajar kena faham, kunci beribadah kena faham. Jadi kalau tak faham, belajarlah macam mana sekalipun. Kalau tak faham, beramallah macam mana sekalipun. Ni kunci dia faham. Sampai ulama mengatakan, kalaulah kita ni belajar tak faham-faham, belajar tak reti-reti, beramal pun tak faham-faham, beramal pun tak reti-reti, angkat tangan mohon sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah kurniakanlah kepadaku kefahaman. Dua hari lepas ada jumpa satu, kebetulan saya jumpa satu kawan di Kota Damansara, di Maharani Cafe. Ni kafe orang Melayu, bukan nama je Maharani, sebab dia tu orang Muar. Biasa kan Muar kan bandar Maharani kan. Jadi dia buatlah kafe kat situ. Jadi kebetulan jumpa kawan kat situ. Jadi kawan ni pula abang dia datang. Abang pun dah berumur dah, bersara lah, profesional lah, kerja bank apa dulu, umur pun dah cecah 70-an. Sibuk sekarang ni tengah sibuk belajar nak siapkan PhD, usuluddin lah, PhD. Yalah memang boleh belajar kan, selagi berumur ni kita larat belajar lah. Jadi saya sembang-sembang, tapi kita malah nak cerita panjang lah. Adakah di kala umur kita dah macam itu, kita masih perlu lagi nak cari PhD ni? Tak kisah pun sebenarnya siapa nak cari, carilah. Tapi adakah itu keperluan dia? Adakah itu keperluan dia? Sebab ulama-ulama muktabar ni, antaranya siapa dia? Syekh Ibnu Athaillah, seorang ulama yang memang muktabar besar ni, ulama besar. Ramai lagi sebenarnya selain pada beliau pun ramai lagi ulama-ulama yang dulu ni, yang dah nampak dah jalan kembali kepada Allah tu, dia orang dah lebih nampak dah. Allah berikan kepada mereka ilmu yang tak dapat kepada kita. Ni dia. Jadi Imam Ibnu Athaillah tu sendiri sebut, bila mana selesai kamu mempelajari ilmu syariat. Ilmu syariat ni apa dia? Ilmu fiqh lah, bab solat, bab wudu, bab kesucian, itu dia. Yang namanya fardu ain, kita selalu sebut fardu ain, fardu ain, fardu ain. Pun kadang kita tak faham, kita ni dah lepas fardu ain ke belum? Jangan main-main tuan-tuan. Sebab siapa tak lepas fardu ain ni, amalannya tak diterima. Dan dosa dia tu macam hujan turun tu. Dia tidur pun berdosa, dia semayang pun berdosa, dia ngaji Quran pun berdosa, sebab fardu ain dia tak lepas. Jangan main-main. Sebab cek balik kita punya fardu ain. Ada orang tua sekarang ni sampai wuduk, basuh tangan sampai ke bahu, basuh kaki sampai ke lutut. Jangan main-main. Bila tanya kenapa, saja spare lebih-lebih. Mana boleh, ibadah tak boleh lebih-lebih. Ibadah tak boleh lebih tuan-tuan. Boleh spare. Sembahyang maghrib tadi kita spare satu lagi, spare kot-kot, tak cukup, kita dah cover cukup, boleh. Tawaf 7 pusingan, kita tahu yang namanya tawaf tu memang 7 pusingan, kita spare lagi satu pusingan, jadi 8. Boleh tuan-tuan. Yang boleh lebih, boleh tambah ni makan, tambah seminggan lagi kahwin, tambah seorang lagi kalau berani. Tu cerita dia. Ni ramai orang tak faham sampai sekarang tuan-tuan. Pergi haji dah banyak kali dah, pergi umrah dah banyak kali dah, tapi itu benda yang dibuat. Mengaji pun dah banyak kali dah, solat pun dah, memang solat lah bertahun-tahun lah, tapi itu benda yang dilakukan. Itu apa tu? Bida'ah ke apa tu? Kalau nak cakap bida'ah ke apa tu, itu bukan bida'ah, itu memang jahil. Itu bukan bida'ah. Geng-geng Wahabi sukalah bila sebut bida'ah, semua benda nak dibida'ahkan. Tak tahulah, ini pun bukan orang sini kan, orang kat tempat Saudi sana lah. Sini tak ada tuan-tuan, Wahabi tak ada kat sini. Ini contoh tuan-tuan, bila kita fikir-fikir balik. Jadi Imam Ibnu Athaillah ni orang yang memang Allah dah beri dah ilmu makam yang hebat. Jadi sendiri dia beritahu, bila mana selesai kamu mempelajari ilmu syariat, ilmu fardu ain, maka tenggelamkanlah diri kamu dalam mempelajari ilmu makrifat. Itu dia. Ilmu makrifat tu ilmu tauhid. Ilmu makrifat, ilmu tauhid, dan ilmu hakikat. Ilmu hakikat tu ilmu tasawuf. Itu dia. Hablum minallah, hablum minan nas.
Itu je. Bukan nak cerita pasal nak kena pegang tasbih sana sini ke, kena zikir la ilaha illallah, kena zikir macam tu ke, kan? Tapi kalau belajar tahulah. Sekarang ni kita tiap-tiap Khamis malam Jumaat lepas Yasin ataupun ada majlis tahlil tu, bila kita tarik la ilaha illallah, la ilaha, tu tariknya macam mana, lepasnya macam mana, kena belajar. Itu bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah habis lah, lebih 33 dah lebih ni. Bila ni berapa ni, 100 ke 500 ke macam mana ni? La ilaha illallah, la. Nyanyi ke apa tuan-tuan? Nyanyi ke apa ni? Tapi itulah amalan yang kita nak bawa bertemu Allah. Amalan ke tu? Ni. Jadi kita muhasabah, kita tengok dah. Kita muhasabah, kita renung, kita tengok. Mengaji dah. Maghrib isyaknya, TV-nya lagi, tonton rancangan agama banyak, anda muskil. Tanyalah ustaz. Tahu tanya je, dia dah tahu ustaz tu pening kepala nak menjawab. Itu dia. Bila ustaz tu tak boleh jawab, ustaz tak boleh jawab. Lepas tu dibandingkan ustaz-ustaz punya pendapat ni. Macam-macam cerita orang ini tuan-tuan. Benda yang disuka dia viralkan bagi anak rak, benda tak disuka pun dia viralkan bagi anak rak. Ini tuan-tuan. Jadi tenggelamkanlah diri kita dalam ilmu tadi tu, ilmu yang bukan bentuknya fardu ain, yang bukan bentuknya syariat. Cerita sah batal, sampai bila kita nak mengaji sah batal ni? Itu umur balik tu, sebelum balik tu kena belajar dah. Balik saja bagi langkah, bila kita balik saja, langkah saja tu tanggungjawab kita. Yang namanya ibu ayah tu berlepas tangan kepada anaknya yang dah balik. Tapi kalau sebelum balik tu diajar, bolehlah lepas tangan. Tapi kalau mak ayahnya sendiri tak mengajar, anak tu nak lepas tangan apa? Memang sampai ke sudah tak boleh lepas tangan. Jadi paling tidak kita boleh berlepas tangan kepada anak bila mana kita dah pastikan ilmu fardu ainnya lepas. Fardu ain tu apa? Nak kena ajar anak lelaki buang air macam mana, anak perempuan buang air macam mana, kena ajar, pegang, tunjukkan benda tu. Geli apa ni, sek lah apa semua. Apa bendanya tuan-tuan? Sebab agama tu macam itu, kena ajar. Ajar anak tu berdehem tu macam mana? Itu dia. Bayangkan benda ni. Ada sekali tu masa buka saja PKP tu kan, orang kita semua ligan pusing satu Malaysia tuan-tuan. Sampai kat mana-mana pun jam. Nak buang air pun pening kepala, masjid penuh lah apa semua. Saya ingat balik daripada Pahang tak silap, di Lentang tu, situ ada satu masjid, berhenti situlah sembahyang. Jadi bila dah ramai sangat dah sembahyang, jadi air dalam toilet tu pun dah tak ada. So nak buang air kena ambil air daripada luar lah. Ada satu pakcik ni, minta maaf lah, ini bukan nak cerita semua orang tua tu, tak, saya pun dah tua dah tuan-tuan. Sama je lah, ni nak beritahu lah, kalau yang namanya tua ni, yang bila-bila masa saja akan pergi, yang katanya dah beramal ibadah banyak sangat, so nak pergi ni nak buat bekalan, boleh bawa ke kita punya amalan ni? Dia pun keluar sembahyang, dia keluar daripada sembahyang tu terus nak buang air. Saya pun tengah tunggu turn lah sebab beratur ramai, so saya peganglah satu botol kecil tu, ada air kan. Dia kata tak ada air ke dalam? Tak ada. Oh tak apa, kita kencing je, nanti bila-bila boleh istinja. Dan kita pun dah solat. Bukan masalah istinja tu untuk solat, tu satu bab, tapi istinja tu pada hukumnya wajib, jangan main-main. Istinja tu kalau ikutkan hukumnya wajib. Sebab tu kalau tak ada air, kena apa dia? Batu. Batu tu kena tahulah, itulah alat-alat yang boleh digunakan untuk istinja. Daun, kertas. Kalau kita ada sapu tangan, pakailah sapu tangan tu boleh. Kalau kita ada stokin lah. Tapi maknanya kita telah beristinja, cumanya macam tadilah. Bila sampai satu tempat nanti ada air, kita basuh balik. Itu kisah dia, sebab Malaysia ni kaya dengan air. Kita nak istinja guna tisu, air ni pun kat Malaysia ni juga sebab cukup air. Jadi walaupun kita nak istinja boleh guna tisu tu, air tu kena utamaan. Sebab kalau kita belajar dalam mazhab Syafi'i, air tu diutamakan dulu. Selagi ada air, selagi tu guna air istinja. Bila dah tak ada air, barulah boleh pakai tisu ke, pakai batu ke, pakai daun ke. Ini kaedah-kaedah ilmu tuan-tuan. Kita kat Malaysia pun bukan tak pernah ada isu air. Ada. Oh katalah kita nak berjalan, kita daripada Shah Alam, kita nak pergi ke mana? Nak pergi Johor. Memang dengar cerita di Johor tu tak ada air langsung. Kita tak boleh buat keputusan kalau macam tu kita sampai sana kita tayamum, tak boleh. Sebab sini ada air, kena bawa bekal air, satu bekas.
Ini kaedah ilmu dia tuan-tuan, kaedah ilmu dia. Ini bukan kaedah suka-suka. Ya betul, hari ini kita dah belajar dah cara beramal, tapi kaedahnya betul ke tidak? Kan? Jadi kalau caranya tak betul, kaifiatnya tak betul, kan? Kaifiatnya tak betul, caranya tak betul, macam mana? Adakah benda tu jadi amal? Adakah benda tu jadi ibadah? Kan? Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini kita nak kena renung, kita muhasabah. Sebab kita sendiri yakin bahawa yang nak kita bawa ni adalah bekalan, dan bekalan nak kita bawa ni bukan bekalan kat dunia. Duit, nak berjalan kena ada duit, kena ada makanan, kena ada itu, tak. Bekalannya tu kita lain, dan kita pun dah faham dah bekalan nak bawa ke sana tu apa bendanya, kita dah tahu dah. Tapi adakah faham cara-cara tadi tu, macam mana nak dijadikan bekalan, sebenar-benar bekalan, sebenar-benar dia jadi boleh bekalan. Ini kita nak kena faham. Jadi sebab itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia di atas muka bumi ini melainkan untuk beribadah. Dan ketahuilah sesungguhnya orang yang benar-benar boleh beribadah ni, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang benar-benar apa dia? Illa liya'rifun, yang benar-benar kenal Allah, yang benar-benar kenal diri sendiri. Sebab tu dalam kitab Tauhid, Imam Sanusi mengatakan apa? Ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Hendaklah kita mengenali siapa yang kita sembah sebelum kita menyembah dia. Kita nak menyembah Allah, kita katakan solat tu tadi tu kita menyembah Allah, doa tadi tu kita mohon doa pada Allah, hajat, sembahyang hajat kita minta hajat pada Allah, sembahyang taubat kita minta ampun pada Allah. Sunat sembahyang, sunat taubat, sembahyang sunat taubat. Solat tu sunat taubat, maknanya solat sunat taubat tu hukum dia sunat. Bila nak buat, buat, tak nak buat tak apa. Tapi taubat hukumnya wajib. Tahu tak kita? Sembahyang sunat hajat, sunat, nak buat, buat, tak buat tak apa. Tapi mohon hajat pada Allah wajib. Jangan main-main. Sebab kita tahu kita hamba segala-galanya daripada dia. Jadi minta pada dia adalah wajib. Ini pernah berlaku dulu zaman kisah, antara banyak kisah lah tuan-tuan, banyak kisah. Banyak kisah-kisah, ada orang kata kisah tu betul ke tak betul, tapi ini antara kisah-kisah dulu lah tuan-tuan. Sebab zaman sekarang ni viral cepat sangat. Bila rasa benda tu dia tak pernah dengar, dia tak pernah belajar, dia kata ini tak betul, tak betul. Ilmu ni luas tuan-tuan, ilmu ni sangat luas. Kalau kita tahu ilmu ni Allah punya, kita malu nak berceramah ni pun malu tuan-tuan. Tapi dah itulah Rizman minta saya datang sini sangat. Surau ni pun saya tak pernah datang, seingat saya lah, seksyen 20 ni. Ini betul seksyen 20 sebab tak salah seksyen 21 kubur itu dia kan. Salah sebut memang ni jadi seksyen 20 tu kubur mak ayah saya, mak saya ada ayah sana, abang saya tu pun ada kat sana, Asri Rabbani tu ada kat sana kan. Seksyen 21 saya ingat saya surau ni saya tak pernah sampai lagi kan. Tapi tak apalah, sahabat punya pasal, saya kenal dia ni udah lama kan. Saya dah kahwin 3-4 dah, dia tak kahwin-kahwin lagi sampai sekarang kan. Rizman tu mana dia? Kawan saya kan. Jadi start free tak? Saya kata okey lah, boleh lah sampai sambil tuan-tuan. Tapi kalau nak fikir-fikir balik, malulah kita nak berceramah ni pun kan. Tapi dah itu tanggungjawab ilmu kan. Ilmu ni ada tanggungjawab, dah belajar kena sampaikan kan. Itu dia tuan-tuan, belajar kecil-kecil lagi. Itu yang bila sembang dengan kawan yang buat PhD tu, saya suggest lah kan, kalau nak belajarlah ilmu-ilmu ni. Saya katakan, oh susah. Memanglah, kalau nak belajar ilmu yang senang semua tak payah belajar lah kan. Itu dia tuan-tuan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Kan Nabi sebut, barang siapa yang bersusah-susah mengambil satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mudahkan jalannya untuk ke syurga. Memang susah, mengaji senang tak payah mengaji ya. Ngaji nak senang semua milih, macam mana nak masuk syurga? Mentang-mentang Allah kata, Nabi kata ada amalan-amalan tertentu kalau kau boleh buat, kau pilihlah pintu syurga ke mana kau nak masuk. Iya, kalau kita boleh pilih. Kalau kata tu pintu neraka, pilihlah kau nak masuk mana. Macam mana? Kita baca sefir dia macam itu, belakangnya macam mana? Ingat senang-senang ke kita ni? Janji solat 5 waktu jadi beramal, janji kita selawat, janji kita cinta Nabi, oh senang-senang nak masuk syurga. Memang betul ada usi hadis yang mengatakan
Bila seorang sahabat tu mengatakan aku mencintaimu ya Rasulullah, Nabi kata anta ma'an man ahbabta, engkau akan berada bersama dengan siapa yang kau cintai. Tapi ada wasi satu lagi, bila mana seorang sahabat tu mengatakan dia mencintai Rasulullah, Rasulullah kata apa dia? Bersiap sedialah untuk diuji. Jadi kita ambil wasi yang kita suka je kan? Wasi satu lagi ni bukan tak ada, ada. Jadi apa persediaan kita tuan-tuan? Apa persediaan kita? Jadi ilmu ni luas. Bila mana kita ni dapat merasakan bahawa ilmu ni Allah punya, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Suka hati Allah lah Allah nak bagi ilmu kepada siapa yang disuka. Jangan main-main tuan-tuan. Ilmu ni Allah punya. Pada dasarnya dia boleh bagi pada siapa-siapa. Orang yang nampak zahirnya tak belajar pun, tiba-tiba orang tu mungkin dia dapat. Sebab tu ada satu istilah namanya ilmu laduni, ilmu yang Allah kurniakan. Kenapa Allah kurniakan? Adalah tuan-tuan. Sebab tu baca balik kisah kan, orang-orang yang khidmat kepada tuan-tuan guru kan, guru-guru pondok tu khidmat, kasutnya dipegang, adalah kitab-kitabnya dibawa. Dia tak mengaji pun, dia angkat air pergi hantar dekat rumah tuan guru tu apa semua, tak mengaji pun. Tapi dia khidmat kepada tuan guru tu 10 tahun, 20 tahun. Tuk-tuk bila tuan guru tu meninggal, sebelum nak meninggal tuan guru tu cakap, yang akan gantikan aku si Polan bin si Polan tu, yang duduk kat luar tadi, yang kerjanya angkat air je. Semua orang terkejut, anak murid depan ni semua terkejut, kenapa bukan aku? Kenapa bukan aku? Tuan-tuan, tak baca kisah-kisah ni semua tapi bila kita rasa kita belajar ni macam kita dah besar sangat dah. Walhal yang kita dapat ni pun apa sangat. Imam Syafi'i tu, imam mazhab kita, lagi banyak aku belajar, lagi banyak aku tak tahu. Kita ni lagi banyak aku belajar, lagi banyak aku dah tahu dah. Bila diuji dengan satu benda, satu perkara, tak ada pun, kau pun tahu benda tu tak ada. Habis kalau tak ada tu bukan ilmu ke? Orang dulu, ulama-ulama dulu berjawab pada dia, wallahu a'lam bisawab, itu sebahagian daripada ilmu. Kita bila dengar wallahu a'lam bisawab, ustaz tu tak pandai jawab, tak mengaji tu. Tuan-tuan, kalau dah pandai sangat, tak payahlah belajar. Kalau kita faham cerita ilmu ni. Jadi zaman Nabi dulu tu ada satu makcik, dia ni ada satu perkara, satu hajat. Satu perkara, satu hajat. Dan macam-macam diusaha, hajat tadi tak kesampaian. Hingga kan satu hari sahabat dia pesan dan nasihat, cubalah bernazar. Tuan-tuan, nazar. Nazar ni memang salah satu kaedah. Salah satu kaedah kalau kita buat tu, antaranya mungkin akan dikabulkan hajat-hajat kita. Tapi kena belajarlah nazar tu yang macam mana. Saya bernazar kalau dapat hajat saya ni, saya nak pakai tudung menutup aurat. Itu ramai orang tak faham. Walhal sebenarnya menutup aurat tu tak mesti pakai tudung. Apa guna pakai tudung pun kalau tak menutup aurat? Itu nak kena faham. Orang tua-tua dulu dia tak belajar pun pasal fashion-fashion ni. Tapi bila orang datang, Assalamualaikum, tahu-tahu tudung saji dipakai nak nutup aurat dia tu. Kain selendang apa, towel pun dipakai. Tiba-tiba keluar muka dekat celah-celah apa dia, langsir tu, ataupun surat khabar tu tiba-tiba dipakai. Sebab yang penting menutup aurat, bukan pakai tudung. Apa makna pakai tudung kalau tak menutup aurat? Ni berapa ramai orang tak faham sampai sekarang. InsyaAllah ni saya pasang nazar ni, kalau dapat saya punya hajat ni, saya akan menutup aurat. Menutup aurat kan hukumnya dah wajib. Ni saya bernazar ni, kalau dapat hajat ni, saya nak solat 5 waktu. Solat 5 waktu kan wajib. Ini ramai orang tak faham lagi. Jadi nak bernazar, kalau nak bernazar, guna amalan-amalan yang sunat. Kalau saya dapat ni, saya nak puasa seminggu. Puasa sunat. Saya nak puasa Isnin Khamis. Tapi untuk berapa lama? Kena letaklah. Kalau kau tak letak noktah, bermakna mungkin kau kena puasa sampai bila-bila. Larat ke? Tapi kalau larat, silalah. Ini contohlah. Ini nak kena faham. Apa orang tak faham juga? Benda yang dah wajib tak boleh dijadikan nazar, sebab itu memang kena buat. Kecuali ni kalau saya dapat hajat saya terkabul ni, saya nazar, saya nak sembahyang jemaah selalu, contoh, itu baru betul. Sebab 5 waktu tu memang solat dah wajib, kena buat. Tapi bila pasang niat nak berjemaah, maknanya di jemaah surau ke, masjid ke, rumah ke, itu masuk dia. Itu nak kena faham jugalah. Dan kenapa dia buat nazar tadi tu? Bila dia buat nazar tadi tu, dia akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang dibuat. Itu tujuannya. Jadi si makcik ni bila kawan ni dah pesan, baik, dia pun bernazar. Lepas tak lama dia bernazar, terkabullah hajat dia.
Bila dah terkabul sekian lama tu, kawan ni pun ingatkan, makcik macam mana makcik punya nazar? Alhamdulillah tak terkabul. Hajat tu dah terkabul, tapi nazar ni tak boleh nak buat-buat lagi, tak boleh nak tunaikan lagi. Kenapa? Sebab saya punya nazar nak makan malam dengan syaitan. Ni tuan, kita kata apa peliknya nazar? Alah, orang kita pun banyak pelik-pelik juga nazar dia. Tadi itulah nazar nak pakai tudung contoh, kan? Nazar nak tukar jantina kan, contoh kan, tak apa-apa tuan-tuan kan. Ni jangan main-main. So akhirnya kawan tadi pun pening kepala jugalah. Tak apa, kita jumpa Rasulullah kan, ikut Rasulullah. Pastilah Rasulullah ada jalan lah. Bila jumpa Rasulullah kata apa? Makcik, malam ni lepas sembahyang isyak, makcik tunggu selain depan masjid. Ini contoh ibarat dia macam tu, depan surau. Makcik tunggulah. Habis saja solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu dia. Katalah imam habis je bagi salam, siapa yang keluar dulu, makcik ajak dia makan malam. Tuan-tuan, malam ni kita keluar dululah. Siapa kokok ada orang standby nak belanja makan malam kan? Jadi makcik ni terkejut, apa kena mengena kan, ya Rasulullah, orang solat dengan makan malam dengan setan. Apa kata Nabi kan? Bila mana selesai saja solat kan, seseorang itu kalau ikutkan disarankan duduklah sekejap. Apa yang sibuk sangat dengan dunia ni? Tuhan dalam sembahyang dengan luar sembahyang lain ke yang bagi rezeki tu? Yang sibuk sangat, busy sangat ni apa hal? Duduklah sekejap, hormatlah. Kita pergi rumah orang pun, nak kalau rumah menteri pun ada, okey baik, bla je tu. Tak ada, relax dulu apa semua, dah makan, dah minum apa semua, bla bla, minta diri tuan. Dengan manusia beria pula kan? Dengan Allah ni apa hal? Ni tuan-tuan, ni kalau kita tengok balik, itulah kita, bukan orang lain. Nampak sangat kita diskriminasi tu dengan Tuhan. Dengan Tuhan ni mentang-mentang Allah tu pengasih, penyayang, apalah gedebak-gedebuk, no problem, kita boleh buat cincai-cincai je kan? Itu dia. Walhal Tuhan tu siapa? Tuan segala tuan, raja segala raja. Raja di dunia kita besarkan pula, menteri kita besarkan pula. Habis Allah ni siapa kan? Ni kalau kita faham. Jadi Nabi kata, orang ni bila habis saja solat terus keluar kan, tanpa dia berdoa dulu, tanpa dia minta apa hajat-hajat dulu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ikut wirid zikir silalah, tak nak pun tak apa. Jangan duk gaduh-gaduh. Kau cakap wirid tu bid'ah lah apa semua, kau cakap je lah malas. Habis cerita. Engkau malas, janganlah cakap benda-benda ni, kalau nak berhujah nanti tak habis. Bab-bab ni dah ulama dulu-dulu dah bahas dah, siapa nak buat, siapa tak nak sudah. Ada dah hujah-hujah dia. Jadi tak payahlah nak cakap bid'ah gedebak-gedebuk lah apa semua. Kan? Sebab orang masjid ni tak nak tampar kau je. Kalau kau kena tampar, habis. Itu cerita tu orang masjid. Kan? Orang masjid, kita kan orang masjid tak nak gaduh-gaduh. Itu dia. Rebut puasa tu biasalah, sikit-sikit je. Kan? Itu dia tuan-tuan. Jadi Nabi kata, bila kita keluar saja, orang yang selesai saja daripada solat terus angkat punggung keluar. Bila dia lalu saja dekat pintu tu, kanan dan kiri pintu tu sebenarnya ada malaikat, dan dia berkata, manusia, kaya sangat dah ke? Tak nak minta dekat Tuhan? Oh, sombong lah ni, ego lah ni, belagak lah ni. Cuma kita tak dengar je tuan-tuan. Kalau dengar taubat tak keluar, tunggu imam dulu keluar. Jadi Nabi kata, sombong tu pengaruh siapa? Setan. Ego tu pengaruh siapa? Setan. Takabur tu pengaruh siapa? Setan. Jadi samalah makcik dah makan dengan setan. Ni tuan-tuan. Jadi sebab tu kita jangan pandang rendah. Ilmu sangat luas. Amalan kita ni nampak je doa tu kecil, doa tu. Nak minta pun boleh, tak minta pun tak apa. Ya, kalau kita nak angkat tangan, tak angkat tangan pun hati kita boleh berdoa. Apa masalah pun? Kan? Apa masalah pun? Kan? Susah sangat nak berdoa panjang sangat apa semua. Nabi kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tangan tu nak letak macam mana silalah. Kan? Tapi ada alim ulama menyarankan tangan tu letaklah di hati kita, di dada kita. Letaklah dekat. Ni dia. Kita letak dekat dengan hati. Ni dia. Letak. Macam-macam kaedah lah yang ada angkat tu, sila, tak ada masalah. Kan? Salah satu kaedah yang saya belajar, tangan tu dekatkanlah dengan dada kita. Kan? Kita pun berdoa, kan? Nak pandang tu sila, tak pandang pun tak apa. Tapi maknanya apa dia? Ni dia. Kita minta ke Allah ni, hati tu betul minta tak? Mulut ni munafik. Mulut suka hati dia nak cakap apa pun, tapi betul ke hati tu nak? Kan?
Jadi Nabi kata apa susah sangat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah habis cerita. Susah sangat, sibuk sangatlah apa semua sampai tak sempat. Tak sempat juga, buat juga. Ya Allah, doa hari ni sama macam semalam. Habis, tuan-tuan. Itu dah memang haprak langsung dah. Ya Allah, macam biasa ya Allah. Amin. Lagi teruk sangat. Dia ingat macam kedai mamak. Haji, biasa. Bila sebut biasa tu mamak tu dah tahu. Kalau tercanai banjir, tertarik satu. Tak apalah kalau itu komunikasi kita dengan Allah. Yang penting berkomunikasi, jangan tak berkomunikasi. Yang penting meminta, jangan tak minta. Yang penting berdoa, jangan tak doa. Ya betul doa tu sunat. Zahirnya sunat, tapi silap ibarat jatuhnya boleh wajib. Ni tuan-tuan, banyak ilmu-ilmu yang kita nak kena fahami ni tuan-tuan. Jadi bukan seperti mana yang kita tahu, bukan seperti mana yang diperkata-katakan. Tidak tuan-tuan. Ilmu ni sangat luas. Ilmu ni sangat luas. Ini Al-Kisah dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, yang namanya bekalan untuk kita bawa kepada bertemu Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tahu kita kena ada bekalan, tapi bekalan tu betul ke yakin boleh jadi bekalan? Ke sampai sana tiba-tiba basi ke, tak boleh makan ke, macam mana? Itu nak kena tahu. Jadi macam mana nak tahu? Di dunia ni kita kena selesaikan. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Apa ilmu yang kita nak belajar? Itulah dia, ilmu ketuhanan, tauhid, ilmu hakikat, mengenal diri, mengenal rasa. Itulah ilmu tasawuf. Fiqh ni kita dah belajar dah, syarat dah kita dah belajar dah. Tapi kalau ditanya, malam ni saya tanyalah 2-3 benda, tak tahulah boleh jawab ke tidak, tapi rasa macam dah belajar banyak dah. Jadi berbalik tanya tu tak boleh nak jawab. Kenapa? Takutnya macam tadilah, kita belajar tu kita faham ke tidak. Jadi kalau belajar, cara belajar tu pun tak betul, macam mana kita nak faham? Kitab apa kita pakai? Silibusnya mana? Nama-nama kitab yang kita sepatutnya kena belajar. Ulama-ulama tu belajar susah payah tu tuan-tuan, sampai menulis kitab tu untuk digunakan sebagai panduan kepada kita. Imam Nawawi ni sampai gelaran dia apa dia? Dialah pengganti kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tu dah sangat alim, so maknanya untuk masa dia Imam Nawawi. Siapa yang ambil belajar guna jalur Imam Nawawi ni pula, berapa ramai lagi yang alim. Saya belajar di Iraq tuan-tuan, Baghdad tahun 92 sampai 98. Di Iraq masa saya belajar tu ada satu ulama yang sangat hebat, memang sampai seluruh ulama di dunia ni yang di Iraq tu menggelarkan dia ni atqan nas, manusia yang paling bertakwa. Memang orangnya bukan sekat alim saja, tapi Masya Allah ilmu zahir batin ni semua ada. Masya Allah, memang hebat. Namanya Syekh Abdul Karim Mudaris. Masa nak pilihan raya satu ketika dulu kat Malaysia ni, ada satu calon wakil ni, entah apa-apa dia buat kat poster dia, dia nak bertanding je. Bertanding lah kau, nak jadi MP ke, nak jadi wakil rakyat ke, tapi poster dia siap sebut anak murid Syekh kepada Syekh Abdul Karim Mudaris. Saya kata, ni apa hal? Kau nak kempen-kempen je lah, tak payahlah kau jual nama anak murid. Lepas tu saya cek lah dengan kawan-kawan, dia ni pernah belajar kat Iraq ke? Setahu saya lepas perang Teluk, saya mula-mula masuk, adalah 3-4 orang. Lepas tu sebelum saya balik tahun 98, berapa kerat je pelajar yang ada dekat sana. Lepas tu yang tinggal kat situ pun berapa orang je. Jadi kita tengok, dia kata dia tak masuk pun, dah terboncor dah rahsia. Dia tak belajar pun dengan Syekh Abdul Karim ni. Lala bila dah tahu malu, dia cakap apa dia? Saya belajar dengan anak murid kepada Syekh Abdul Karim. Tak payahlah cakap macam tu. Kalau kau cakap anak murid je lah, pun tak payah, tak perlu pun benda tu nak ceritakan. Kan dah jadi isu dah tuan-tuan. Ini dia, ramai orang tak jujur dengan ilmu. Ini Al-Kisah dia tuan-tuan. Jadi ini perkara nak kena pastikan sungguh-sungguh. Jadi Syekh Abdul Karim Mudaris ni memang sangat hebat orang dia, sampai dia digelar sebagai Imam Nawawi kecil. Memang Masya Allah. Ni tuan-tuan, Imam Nawawi tu walaupun kita buat orang bila ialah baca tentang sejarah dia tidak ada zuriat, sebab ada pendapat mengatakan dia tidak berkahwin, tapi ada pendapat mengatakan dia berkahwin.
Dia nikah dah. Habis nikah tu majlis selesai apa semua, dia pergi masjid balik. Sebab dia ni memang masanya banyak di masjid, mengarang kitab, mengajar dan sebagainya. Dia kata kat rumah dia, abang pergi masjid sekejap ya, ada kerja. So dia pergilah masjid macam biasa, ngarang kitab apa semua. Sedar tak sedar, sebulan dia tak balik. Sebulan dia tak balik. Sampai orang rumah dia datang kat masjid. Bang, dia panggil orang rumah. Bang, Imam Malik tengok dia. Siapa engkau? Saya isteri abang lah. Aku kahwin ke? Macam tu tuan-tuan. Sebab asyiknya dia dengan ilmu. Akhirnya dia cakap, tak apalah kalau macam tu saya ceraikan awak. Maknanya dia berkahwin tapi tak bersama, so tidak ada zuriat. Kita kata, sedihlah dia tak ada zuriat. Ya tuan-tuan. Walaupun dia tidak ada zuriat tuan-tuan, kitab yang ditulis, yang dikarang lebih 600 kitab. Ni kitab tuan-tuan, bukan komik. Kitab. Bayangkan. Kitab yang ditulis, yang dikarang tu melebihi 600 kitab. Jadi berapa banyak tu kebaikan yang dilemparkan kepada orang lain. Ni Al-Kisah dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, malam ni memang saya pun tak adalah berniat untuk bagi kuliah panjang-panjang. Itu pun kuliah Maghrib Isyak tuan-tuan. Saya pun tengok bila Rizman bagi jadual kuliah dekat surau ni, kata, Masya Allah, hebat-hebat orang ni. Yang datang pun Masya Allah, besar-besar ulama-ulama penceramah-penceramah ni. Jadi saya tak adalah nak sembang panjang-panjang, sekadar nak mengajak untuk sama-sama kita renung dan kita muhasabah. Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Dah masuk liang lahat, tak boleh nak jawab. Dah masuk sana nanti, tak ada siapa boleh tolong kita. Kecuali siapa sebenarnya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dulu masa saya kecil-kecil, ayah ada ajarkan, dan sebenarnya ramai pun alim ulama rupanya buat benda-benda tu lah. Bila azan, bila kita dengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tangan, ibu jari dikucup, sapu dekat mata. Ini bukan amalan kosong tu sebenarnya, tapi itulah orang kita kata, apa hujah dia, apa dalil dia. Hujah dalil memang kena penampar je lah jawabnya. Semua benda nak berhujah dalil, belajar tak ndak. So kadang akhirnya orang kita yang tahu pun sampai satu masa malu nak buat, ataupun takut nak buat, malah nak gaduh-gaduh. Jadi sebenarnya tak ada isu pun kalau nak buat pun. Saya pun kadang saya buat je lah. Saya belajar kat Pakistan semua, rupanya memang benda tu orang Pakistan, India, Bangla, kebanyakan majoriti dia buat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, memang ada buat macam tu. Jadi khasiat dia antaranya, siapa yang ada sakit mata, mudah-mudahan disembuhkan Allah. Sebab kita pun yakin menyembuhkan tu siapa? Allah, betul tak? Obat tu usaha. Sakit mata operate je lah. Berapa ramai operate tak baik-baik pun sampai sekarang. Silap boleh nengok, langsung tak boleh nengok. Jangan suka-suka, sebab yang operate tu pun manusia. Lain lah kalau yang operate tu Jibril, tak apa lah. Tu cerita tu tuan-tuan. Itu satu yang zahir, yang fizikal. Yang tak nampak ni banyak. Sebab ayat Quran ada mengatakan, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sampai satu masa sebenarnya bila mana Allah singkapkan pandangan mata kita ni, maka ketika itu kita akan diperlihatkan apa yang kita tak boleh lihat sebelum tu. Yang kita duduk lama-lama iktikaf ni kan, bila kita ni iktikaf saja, contoh pahala nampak tak? Tu dia. Jangan buat ni dosa nampak tak? Buat ni nanti pahala nampak tak? Tapi benda yang tak nampak ni lah kadang kita berkira, dosa ke tu Ustaz? Pahala ke Ustaz? Sibuk ni sekarang ni, ramai dah orang pergi umrah apa semua, sibuk tanya, Ustaz, habis yang kita kalau tawaf, kita sa'i naik motor tu, naik kursi roda tu, macam mana pahalanya, macam mana? Kita dah beramal sekian lama ni tuan-tuan, start pada balik sampai sekarang. Kalau saya, umur saya sekarang ni 51, katalah saya balik 15 tahun, umur 15 tahun kita pakai, katalah kan, bermakna saya ni dah beramal, beribadah berapa puluh tahun sekarang ni tuan-tuan, almost 35 tahun. Jadi kalau umur 50, 51, kita dah beramal 30 tahun lebih, masih dia cakap dapat pahala ke? Pahala macam mana? Pahala banyak ke? Pahala sikit? Ini apa hal tuan-tuan? Kalau dulu anak-anak kecil kita satu hari puasa 10 sen,
Satu hari puasa RM1, satu hari puasa RM10, cukup puasa satu bulan 30 hari dapatlah berapa puluh ringgit, berapa ratus ringgit. Itu masa kecil-kecil. Habis dah tua-tua ni tanya lagi ke? Tanya lagi ke tuan-tuan? Habis kalau tanya tu apa kita ni tuan-tuan? Jadi kat situ pun ramai orang tak faham. Ramai orang tak faham. Jadi seakan-akan macam kita ni beramal ibadah ni semata-mata pahala, semata-mata nak elak pada dosa. Engkau nak elak kata, ni jangan buat ni dosa ni. Engkau kadang tak faham pun kau dah dosa dah. Tuan-tuan. Jadi ini yang diceritakan tadi tu. Nampak amalan tu macam simple je. Tanya mana dalil, hujah apa semua bla bla, susah lah kalau tak mengaji. Tapi kalau kita mengaji, kita faham benda tu, antaranya kaifiat dan khasiat dia, mungkin akan sampai satu masa nanti, mungkin bukan sedang kita nazak. Jangan tunggu nazak tuan-tuan, sedang kita sihat ni lah, tiba-tiba Allah singkatkan pandangan mata kita. Mungkin bukan mata yang melihat, tapi akal yang melihat, hati yang melihat. Itu ada istilah dijauh. Kita akan ada istilah, macam pernah nampak lah, macam pernah jumpa lah, macam pernah rasa lah situasi ni kat mana je. Itu dia. Anak kita nak buat apa, tiba-tiba ada rasa tak best lah, jangan pergilah. Ataupun kadang kita sebersalah nak cakap jangan pergi, anak kita pergi juga, accident. Ada rasa tadi tu. Jangan tunggu benda yang dinampakkan semua. Larat ke nak tengok tuan-tuan? Kita pergi kubur, tiba-tiba menjerit orang kubur tu, tolong minta sedekah ke bayi. Kau baru kau tahu. Tapi kadang itu yang kita minta sangat. Bila dibukakan nanti boleh ke? Tengah berak pun tiba-tiba datang macam-macam datang ni. Ni sekarang ni kita duduk sekarang ni tuan-tuan. Kita duduk, kita sama kita. Kita tahu ke celah-celah kita ni ada apa? Sebab kita berkongsi alam ni dengan makhluk-makhluk yang lain. Sibuk pula cakap kalau kita nak tahu jin ke setan ke masuk rumah kita, kita letak satu kertas kat satu tempat, tunggulah 2-3 hari. Kalau bergerak kertas tadi tu, maknanya adalah jin dalam rumah kita tu. Jin tu merata tuan-tuan. Cuma tak dibukakan mata kita je. Kalau dibukakan mata sekarang ni tuan-tuan, dia nak berjalan pun tak boleh sebab penuh tu. Ini kita duduk cakap pula tengok rumah kita ada jin, tak ada. Ada, cuma tengoklah jin tu nak kacau kita ke tidak. Tuan-tuan, kita masuk toilet tu, duduk tu, kita pun dah tahu dah tandas tu tempat setan. Kalau diperlihatkan benda tu, tak jadi berak tuan-tuan. Memang sampai ke sudah, ya Allah jangan bagi aku berak lah, sebab nampak. Tu ilmu Allah ni luas, sebab tu tak boleh nak sombong. Banyak benda yang kita tak nampak. Jadi amalan tadi tu simple saja tu, tapi itu antara amalan yang kita nak mohon pada Allah, ya Allah berilah petunjuk. Mungkin ada masa-masanya akan disingkap pandangan zahir kita ni. Ulama banyak menterjemahkan di saat kita nazak nanti sakaratul maut. Ketika itulah kita nak minta tolong sungguh-sungguh. Yang boleh tolong kita Allah, bukan amalan kita pun belum tentu. Sebab amalan kita tadi kita buat dalam keadaan kita tak faham, kita tak reti, kita tak kenal Allah. Jadi yang boleh tolong kita siapa? Sebab sedang nazak tu pula Nabi kata, setiap anak Adam ni bila mana nazak nak meninggal dunia, sedang dia sakaratul maut, ketika itu syaitan akan datang kepadanya 7 gerombolan. Satu batalion tu berapa? 500 orang kali 5 kali 7, bermakna 350 3,500 setan. Setan ni tak tahu binatang ke, bilangan ke, macam mana ke, banyak ke, ramai ke. Dia datang berbondong-bondong. Untuk apa? Ajak kita pergi karaoke ke? No, tak ada. Dia pun tahu kita dah tersadar, tak larat dah. Nak ajak pergi sembahyang ke? Tak ada. Setan kadang dia suka ajak kita buat kebaikan juga, tapi dia nak sesatkan kita supaya kita jangan mati bawa iman, supaya jangan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut tak semestinya mulut. Ketika itu tuan-tuan, ni dia. Jadi minta jauh sungguh-sungguh supaya masa hidup ni diperlihatkan, supaya kita ada panduan. Kalau tidak, apa hebatnya jadi orang beriman? Apa hebatnya jadi orang bertakwa ni? Jadi orang Islam semua sama tuan-tuan. Orang Islam kita mengucap 2 kalimah syahadah Islam. Tapi nak tahu hebat tak hebat ni, kena jadi orang beriman. Nak kena jadi orang bertakwa, baru kita tahu apa itu iman, apa itu takwa. Tuan-tuan, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu, nescaya Allah akan ajarkan kamu. Jadi jangan ingat ilmu tu semua kata orang, kau tak reti mana kau tahu, kau tak belajar mana kau tahu. Tu dia. Sebenarnya ada juga orang tak sekolah,
Tak belajar tapi dia tahu. Itu dia tuan-tuan. Kan? Jadi itu antara benda-benda yang kalau kita tengok dalam masyarakat kita ni, dengan kita bawa kita sendiri, kita ni macam mana sebenarnya, kita ni bagaimana sebenarnya. Kan? Kita sibuk beramal, kita sibuk beribadah. Jadi adakah amalan-amalan yang kita buat tu memang betul boleh jadi bekalan? Sedangkan dalam kita hidup pun banyak petunjuk ilmu, banyak petunjuk amal, banyak petunjuk daripada Allah dan Rasul. Kadang kita abaikan begitu saja, sampai kita confident sangat seakan-akan amalan kita tu boleh menjayakan kita. Walhal di dunia sendiri pun kadang amalan tu kita nak pakai pun tak jadi. Macam mana nanti dekat sana, tuan-tuan? 2-3 hari lepas ada satu kawan baik lah, dia buat berniaga. Dia kata, "Ustaz, ada tak Ustaz apa amalan? Saya ni dah buat macam-macam, sepatutnya 3 bulan 8 baru ni dapat payment 3 juta. Tapi itulah tak dapat. Saya dah buat dah, duha dah, sembahyang hajat semua saya buat dah. Puasa Isnin Khamis dah saya buat." Ni dia menangkan sangat amalan dia. Ingat amalan kita ni apa, tuan-tuan? Dia macam demand pula dengan Allah. Aku buat ni, bagi ya. Aku buat ni, bagi ya. Aku buat ni, bagi ya. Itu dia. Walhal amalan tu memang kau kena buat. Solat pada waktu dia ke, itu memang kita kena buat. Jadi dia ingatkan amalan dia tu penyebab untuk dia dapat benda ni. So kalau kau buat macam tu, maknanya kau dah bersyirik dah pada Allah. Tu kalau kita bahas segi ilmu tu boleh jatuh syirik tu. Jadi ada tak apa? Saya kata tak tahulah aku nak bagi kau apa amalan-amalan pun, tapi cubalah kau niat. Itu dia. Sebab ni pun Nabi ni memang orang datang dekat dia, orang datang dekat dia minta tolong, Nabi tolong. Tak ada duit, Nabi bagi duit. Tak ada makan, Nabi pakai. Kalau Nabi tak ada, Nabi akan minta orang lain. Kadang Nabi pandang kat Sayyidina Umar ke kat Sayyidina Abu Bakar je, dia orang dah faham dah, so dia orang akan ulurkan bantuan. Jadi memang kita nampak macam oh itu tak apalah, memang kita betul-betul nak tolong orang dan sebagainya. Tapi kita lupa ke, kan Nabi ada sebut, barang siapa yang membantu saudaranya dalam kesusahan, nescaya Allah akan selesaikan kesusahan dia. Jadi cubalah engkau ni buat macam-macam. Memanglah kita buat berniaga, tapi cuba kita niat. Kita jumpa orang ni, katalah orang tu ada apa-apa, kita pun ini boleh jadi berniaga ni, boleh. So kita fikir pasal berniaga je. Walau sebenarnya orang tu ada anak sekolah, dia ada anak cacat mungkin, OKU dan sebagainya. Bukan kau tak kenal pun dia orang tu semua. Jadi cuba kau selitkan niat tu, apa pun kau yang buat ni, kau nak tolong orang. Kau nak tolong orang. Sebab nak harap apa pun, kita ni pahala kita besar mana pun, kadang banyak mana pun, solat sikit mengumpat banyak habis. Itu kita lupa kat situ. Jadi cubalah. Jadi mungkin ada benda-benda kita perlu fix je. Tunggu. Lepas tu kau kata kau banyak berselawat. Memanglah selawat ni akan kelebihan dia banyak, tapi selawat apa kau buat? Cuba kau buat selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Selawat Fatih. Cuba kau buat selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad tanhalu bil qad wa tanfarju bil qad wa tuqda bil hawaij. Buatlah. Kalau selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, itu siapa-siapa pun, kan? Queen Elizabeth pun dulu dia syahadah tu, Raihan nasyid asyhadu al, dia pun ikut, kan? Selawat dia pun selawat, tapi dia faham tak benda-benda tu. Ini contoh. Cuba mungkin kita ada benda-benda yang kita kena fix, kita kena baiki, kan? Kita kena fix, kita kena baiki, kan? Banyakkan istighfar, kan? Contoh istighfar itu untuk apa? Untuk kita mohon ampun pada Allah, sebab kita tak tahu dosa kita ada sengaja tak sengaja. Banyakkan istighfar, astagfirullahalazim. Cukup pendek-pendek pun tak apa, tapi kita ada penjiwaan, penghayatan, kan? Itu dia. Jadi cuba betulkan sikit satu dua amalan tu. Saya cakap macam itu je spontan pun. Alhamdulillah seminggu lepas tu dia datang, salam peluk, kata alhamdulillah Ustaz dah dapat payment. So dah dapat, tak faham-faham lagi, belanja aku makan. Tu dia. Sajalah tuan-tuan, kan? Tu kadang orang kita lupa, bila tak dapat sibuk, bila dah dapat tak ingat kita, kan? Kita ni pun asbab je nak mengingatkan dia tu tadi, kan? Sebab semua kita hidup kat dunia ni ada asbab. Kalau tak ada asbab, tak ada. Jadi jangan lupa asbab tu. Yang musabbibul asbab tu lagilah jangan lupa. Jangan lupa, memang semua kita ni ada asbabnya. Tak ada asbab, tak ada kita. Tak ada mak bapak, tak ada kita, kan?
Tak ada berniaga, tak ada duit, tak ada berkahwin, tak ada anak, semua asbab. Tapi jangan lupa musabbibul asbab. Jangan sibuk usaha kita. Usaha macam mana pun kalau memang Tuhan kata belum. Itu cerita tu. Jadi ini antara perkara yang perlu kita renung balik, lihat balik, kemaskinikan balik. Amal tak banyak pun tak apa, tapi bersungguh-sungguh, dengan penjiwaannya, dengan kepahamannya, dengan penghayatannya. Buat banyak-banyak pun kalau lintang pukang kalang kabut serabut, alhamdulillah pakcik walaupun dah umur 75 tahun 80 tahun tapi tarawih baru ni alhamdulillah kan, boleh buat lagi 23 berdiri rukuk sujud. Apa ni? Apa sibuk nak cerita benda tu? Cuba kau buat kat rumah seorang-seorang, boleh buat tak? Yang kau cerita semua ni sebab kau buat depan orang, sebab tu kau cerita. Tapi malam-malam hari ada ke tak kau bangun, kau duduk sembahyang, boleh tak buat banyak-banyak ratusan rakaat? Itu dia. Tak ada. Kalau duduk seorang tak usah cerita lah tuan-tuan, tak tahulah muka kita ni macam mana. Sama je, saya pun sama dengan tuan-tuan, tapi mungkin tuan-tuan hebat lagi pada saya. Saya datang pun tadi masbuk, tuan-tuan lagi hebat, sempat takbiratul ihram dengan imam. Saya masbuk, saya sampai dah rakaat kedua. Tuan-tuan, nak cerita apa? Nak cerita hebat apa kita ni tuan-tuan? Nak cerita hebat apa cuba kalau kita fikir-fikir balik. Doa mustajab di malam hari ni start pada pukul 12 sampai pukul 5 pagi, dibagikan 3, dipecah 3. Terpulanglah siapa yang ada keselesaan nak bangun di kala apa, di waktu apa, sila. Sebab masa tu memang Allah perintahkan malaikat, turun malaikat, turun malaikat, turun malaikat. Pusing dekat section 20 ni. Mana-mana hamba yang berhajat, kau ambil, kau ambil, kau ambil, kau ambil. Turun tak ada, turun tak ada, turun tak ada. Kita rasa mungkin tak payahlah, ni amalan bangun-bangun malam ni, ini cerita klasik, mana ada zaman sekarang ni. Itu dia tuan-tuan, ini cuma cerita klasik. Kita lupa, itulah dia da'bus salihin. Bangun sepertiga malam ni adalah tradisi orang-orang soleh. Tapi sebab itulah bangun malam ni siapa pun tak nampak. Kita ni dah terbiasa nak buat satu benda yang nampak. Itu yang susah lah tuan-tuan. Itu yang ada ustaz buat kuliah tahajud lah. Kau nak buat kuliah tahajud, lepas tu jalan pula derma tabung dekat Facebook dia tu tuan-tuan. Saya siapa saya tak tahulah tuan-tuan. Nama pun tahajud, buat seorang-seorang, buatlah. Itu kau dengan Allah. Ini banyak pun kita masih tak faham lagi. Yang namanya hablum minallah, hablum minan nas. Kita campur aduk, kita anggap Tuhan tu macam mana yang kita faham. Kita faham ke? Allah tu macam mana yang kita faham? Kita faham ke? Kita kenal ke? Kun ma'allah, Nabi sebut hadis sahih, hendaklah kamu sentiasa bersama dengan Allah. Macam mana tu tuan-tuan? 24 jam bersama dengan Allah. Macam mana? Kalau kita tak sekolah, kita tak faham, tak belajar, susah. Kita rasa Tuhan tu ada sebelah kita. Kita rasa sebelah tak boleh. Tuhan tak bersebelah. Tuhan tak ada sebelah kanan, Tuhan tak ada sebelah kiri, Tuhan tak ada sebelah depan, Tuhan tak ada sebelah belakang, Tuhan tak ada dalam, Tuhan tak ada luar. Itu macam mana? Jadi sebut bersama Allah. Macam mana? Jadi kalau tak mengaji, susah. Itu kena mengaji, kena ada ilmu. Sebab itu hadis, kun ma'allah, hendaklah kamu sentiasa bersama dengan Allah. Fa illam takun ma'allah, kun ma'aman ma'allah. Dan sekiranya kamu tidak boleh untuk berada sentiasa bersama dengan Allah, maka hendaklah kamu sentiasa bersama dengan orang yang sentiasa dengan Allah. Itu macam mana? Itu hadis. So saya baca hadis tu, tiba-tiba orang kata ustaz sesat. Benda tu hadis tuan-tuan. Itu macam mana? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, nescaya dia akan kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Dan barang siapa yang mengenal Allah, maka binasalah jasadnya. Itu macam mana tu tuan-tuan? Jadi kena belajar lah. Kena belajar. Jadi jangan kita rasa cukup dengan apa yang kita dah tahu, yang kita dah belajar, dengan rasa cukup dengan apa yang kita dah buat, kita dah beramal. Sebab hujung tu ada pertanyaan. Ya betul kita dah buat banyak, ya betul kita dah beramal lama, tapi boleh jadi bekalan ke? Sebab syarat untuk amal ibadah kita diterima ni, ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Hendaklah kita mengenal siapa yang kita sembah sebelum kita menyembah dia. Itu syarat amalan kita diterima. Habis sebut usalli fardal maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala tu,
lillahi ta'ala tu main sebut je ke? Kan? Kerana Allah tu main sebut je. Allah tu siapa? Main sebut je ke, tuan-tuan? Kan? Itu bukan kosong, tapi memang kena set kat situ. Kan? Jadi sekadar tu sajalah tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, renungan untuk sama-sama kita berfikir, sama-sama kita renung. Ya betul, Allah dah izinkan kita buat macam-macam, beramal macam-macam, dan sekian itu belajar macam-macam dan sebagainya, tapi ia adakah benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat dan sampai menjadi amalan yang memang boleh jadi bekal kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bagaimana? Sebab syarat-syarat tadi itu terlalu ketat. Jadi sebab itu jangan beranganlah untuk kita mudah-mudah masuk syurga Allah, mudah-mudah dapat kasih sayang Allah. Sedang dalam masa sama banyak lagi ilmu yang kita tak faham, banyak lagi amalan-amalan yang kita pun sendiri macam tak confident, ya tak ya, boleh ke tidak. Jadi kalau masih ada tu lagi, bermakna belum sempurnalah keimanan kita, belum sempurnalah amalan-amalan kita. Sebab semua tu ada dia punya rukun, ada dia punya syarat, ada indikator dia, ada silvers dia. Jadi kalau kita tak redah, kita tak melalui semua benda tu, dan kita tidak menghadamkan semua benda tu, jadi jangan kita berangan benda yang bukan-bukanlah pula. Itu saja. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan terus mudahkanlah perjalanan kita, andai kita nak jadi hamba yang baik, hamba yang soleh, yang solehah, di dunia dan juga di akhirat. Sebab janji Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyanhum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami nak jadi orang yang baik, hamba yang baik, orang yang soleh dan solehah, nescaya akan didorongkan, ditunjukkan jalannya. Kerana sungguhnya wa innallaha la ma'al muhsinin, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-hambanya yang inginkan kebaikan dunia dan juga di akhirat. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan jangan kalah, jangan mengalah, jangan rasa cukup, jangan rasa confident, kena teruskan beramal, belajar lagi, dan mohon banyak-banyak pada Allah supaya Allah kurniakan kepada kita kefahaman insya-Allah. Ampun maaf, aqulu qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.